Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera sahabat Asia Channel. Bagi yang baru dekat channel ni, hai, salam perkenalan. Saya Hamidah Rapai. So, hari ni saya nak terangkan sedikit berkenaan dengan posting saya 2 hari lepas. Kalau tak salah saya dalam hari Isnin macam tu, saya ada buat satu posting di mana saya menzahirkan rasa syukur saya sebab keputusan untuk kebenaran bagi stay ni tadi sudah diputuskan oleh Mahkamah Seksyen Pahang, di mana mereka membenarkan untuk stay inilah. Okey, ada yang tak tahu apa yang maksudkan perkataan stay ini tadi. Okey, tapi saya sangat-sangat bersyukur sebab sahabat-sahabat saya banyak mendoakan saya. Itu yang saya harapkan daripada semua orang lah. Dan sebelum saya terangkan perkataan stay ni tadi, apa yang dimaksudkan dengan perkataan stay, saya nak terangkan sedikit kronologi kes supaya mungkin anda boleh faham. Cuma saya tak akan terang secara detail lah. Saya akan ambil poin-poin tertentu supaya mudah untuk difahami oleh semua pihak. Dan saya cuba untuk terangkan dengan perkataan ataupun term yang mungkin mudah difahami oleh orang awam seperti kita. Okey, yang pertamanya, kronologi kes ni macam mana? Okey, saya telah disaman oleh seorang individu yang bergelar ustaz pada 2020. Di mana pada ketika itu dia membuat tuduhan kepada saya telah memfitnah dia lah. Okey, jadi saya memilih untuk fight untuk kes tersebut, sehinggalah pada bulan 2 2021 saya hadir ke pembacaan penuh bagi kes inilah. So saya hadir ke Mahkamah Seksyen Pahang sebanyak 2 kali, dan kalau ikut kira betul-betul maybe dalam 3 hari macam tu je lah. 3 hari penuh untuk pembacaan. Okey, walaupun tempoh untuk yang pertama tu ada 3 hari, yang ni ada 3 hari kalau tak salah saya lah. Okey, pembacaan yang pertama pada bulan 2, pembacaan yang kedua sambungan dia adalah pada bulan 9, kalau tak silap saya lah. Betulkan saya kalau saya salah, sebab ada dalam kalangan rakan-rakan saya yang follow this case daripada tahun 2020. Okey, jadi kadang-kadang dia orang ni lagi ingat daripada saya. Jadi betulkan saya kalau saya silap. So pembacaan pertama pada bulan 2 dan pembacaan yang kedua adalah pada bulan 9. So lepas habis perbincangan pada bulan 9 tu, sepatutnya mahkamah sudah mengeluarkan penghakiman pada bulan 12. Sepatutnya lah. Tetapi disebabkan ada masalah teknikal atau masalah-masalah tertentu, mahkamah tidak dapat mengeluarkan keputusan dahulu, dan ditangguhkan sehingga pada bulan 1 2022. Namun yang demikian, pada 2022, pada Januari 2022, mahkamah telah memihak kepada plaintiff dalam kes ini, iaitu pihak lawan saya lah. Okay, pihak plaintiff dalam kes ini, di mana dia telah memberi penghakiman. Terdapat beberapa perkara atau aspek yang saya kena patuhi dalam penghakiman tersebut, termasuklah dengan ganti rugi sebanyak 120,000. Okey, 120,000 untuk pertuduhan yang dilakukan oleh pihak plaintiff dalam kes ini. Okey, sedangkan apa yang diminta kepada saya adalah 1 juta ringgit, tapi dia tak dapat 1 juta ringgit tu, dia di-award oleh Mahkamah Seksyen Pahang sebanyak 120,000 ringgit. Namun yang demikian, apabila sudah berbincang berkenaan dengan keputusan penghakiman tersebut, saya dengan my lawyer membuat keputusan untuk bawa kes ini ke Mahkamah Tinggi untuk proses rayuan. Dia ada banyak pilihan sebenarnya untuk proses rayuan. Ada orang yang nak mengaku bersalah, dia minta maaf tapi dia tak nak bayar denda, ataupun ada orang yang nak mengurangkan jumlah ganti rugi tersebut, ataupun ada orang yang menolak 100%. Maksudnya dia nak cabar keputusan mahkamah seksyen tersebut sepenuhnya. So saya pilih yang ketiga lah. Maksudnya saya nak cabar keputusan mahkamah seksyen Pahang dan bawa dia ke Mahkamah Tinggi untuk dibicarakan semula lah. Tapi perbincangan semula ni dia tidak memerlukan untuk saya hadir ke sana ke Pahang, ataupun saya kena bawa saksi lagi ke, atau kena bawa fakta kes, tidak. Okey, tetapi
tetapi pun boleh. Okay, tetapi dalam untuk kes Mahkamah Tinggi takkan ada lagi bukti-bukti baru, tetapi akan dijelaskan apa yang mungkin khilaf yang berlaku pada Mahkamah Seksyen lah. Mungkin benda ini tak dilihat oleh Hakim Mahkamah Seksyen, di mana akhirnya memutuskan bahawa kes ini memihak kepada plaintiff dalam kes inilah. So untuk Mahkamah Tinggi nanti dia akan melihat dengan lebih terperinci tentang fakta-fakta kes. So saya dan my lawyer memang nak fight untuk ke Mahkamah Tinggi dan menolak 100% penghakiman yang dibuat dekat Mahkamah Seksyen. So untuk stay ni pula apa yang dimaksudkan dengan stay? Okay, kalau proses rayuan tadi dia memerlukan dia akan berakhir selama 14 hari selepas penghakiman. Okay? Selepas penghakiman pada bulan 1 tu, 14 hari selepas itu, kalau you tak buat rayuan, anda tak boleh merayu lagi lah untuk ke Mahkamah Tinggi. Tapi me and my lawyer memang sudah hantar proses rayuan tersebut. So dah settle lah. Dan sebelum tempoh 14 hari tu kita orang dah hantar, dan insyaAllah maybe dalam 20 lebih bulan ni nanti akan ada untuk hearing bagi proses rayuan. So untuk stay pula dia macam mana? Untuk stay ni adalah untuk kita tahan dulu yang penghakiman tersebut. Kita tak nak laksanakan penghakiman tu sebab penghakiman tu nanti akan menyebabkan kesan-kesan khas kepada defendant dalam kes ini, iaitu saya, di mana ada beberapa aspek yang terkandung dekat dalam penghakiman tu. Kalau saya laksanakan sekarang, ia akan menyebabkan prejudis kepada saya dalam kes di Mahkamah Tinggi nanti. Contoh, saya bagi contoh yang ringkas mungkin anda boleh faham. Contoh, kalau di mahkamah saya melaksanakan apa yang disuruh oleh Mahkamah Seksyen, sedangkan dalam hakikat yang sama saya nak bawa kes ini ke Mahkamah Tinggi, dan saya saya buat permohonan maaf secara terbuka kepada plaintiff dalam kes ini, sedangkan saya nak bawa ni pergi ke Mahkamah Tinggi untuk proses rayuan. Dan kalau saya dah buat seperti itu, ia akan menyebabkan satu keadaan yang prejudis ke atas diri saya, di mana sekiranya di kes di Mahkamah Rayuan itu memihak kepada saya, sudah permohonan maaf ni sudah dibuat terlebih dahulu. So it's not really good daripada segi saya punya reputasi lah. So saya dan lawyer saya sudah membuat permohonan untuk stay, dan alhamdulillah Mahkamah Seksyen Pahang meluluskan permohonan tersebut, di mana semua terma-terma yang ada dalam penghakiman tersebut boleh ditangguhkan penghakiman tu sementara menunggu keputusan bagi Mahkamah Tinggi lah. So itu antara benda yang mungkin saya boleh explain a bit pada sahabat-sahabat yang mungkin kurang faham berkenaan dengan posting tersebut. Saya sangat-sangat bersyukur sahabat-sahabat saya makin bertambah. Mereka yang follow this case pun ada yang buat research sendiri, tengok apa yang ada dalam kronologi kes tu. Saya rasa macam, ya Allah, saya rasa disayangi sangat-sangat. Terima kasih sangat-sangat pada semua sahabat-sahabat yang sudi untuk membantu saya daripada segi semangat, bagi support saya, bagi doa. Itu yang saya harapkan daripada sahabat-sahabat sekalian. Dan bagi rakan-rakan yang nak membantu saya untuk meringankan keadaan saya dan memudahkan saya untuk pergi ke Mahkamah Tinggi, anda boleh tekan pada ruang description dekat bawah. Saya ada letak link dekat situ, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Bye-bye.